Sampai di akhirat nanti Allah cerita, bila sampai di padang mahsyar, masing-masing melarikan diri kan. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, masing-masing melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Mak tak mengaku anak, anak tak mengaku bapa, bapa tak mengaku adik-beradik, semua tak mengaku. Kenapa tak mengaku? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang fikir tentang diri masing-masing. Macam mana nak suruh selamat waktu mana menghadap di hadapan Allah nanti. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka. Apabila dibaringkan jenazahnya, kemudian mukanya mula dihadapkan ke kiblat, tiba-tiba di saat tersebut keluar daripada kata-katanya, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sebutlah malaikat pada orang yang mati ni, sekali-kali jangan kamu harap kamu hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita berada pada masa-masa terakhir dalam bulan Ramadan. Kira-kiranya tak sampai seminggu lagi kita akan berakhirlah Ramadan ini. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati masa ini merupakan masa kesedihan bagi Rasulullah dan juga para sahabat. Kita akan dengar esakan dan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada penghujung sebegini. Para hadirin sekalian, berbeza dengan awal Ramadan. Awal Ramadan, kalau kita hidup zaman Rasulullah akan ceria dan Rasulullah akan gembira. Sukanya saat masuk Ramadan. Cuba kita perhati kita ni lah. Kita ni bila kita masuk Ramadan, ramai di kalangan kita rasa sedih. Tapi di hujung Ramadan kita jadi gembira. Pelik kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza kita dengan Rasulullah. Rasulullah di awal Ramadan Rasulullah gembira. Tapi di hujung Ramadan Rasulullah mula rasa sedih. Sedihnya Rasulullah sampai peringkat Rasulullah memilih untuk berintikaf pada 10 akhir Ramadan. Sampai kalau kita hidup zaman Rasulullah, dengar aja
dalam doa-doa Rasulullah, dalam tangisan-tangisan, dalam solat-solat, penuh dengan air mata yang bergenang. Kenapa jadi demikian? Kerana Rasulullah tahu Ramadan ini mempunyai nilai yang tersendiri. Kita tahu bahawa Ramadan ini merupakan bulan yang Allah nak tunjuk sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berakhir Ramadan, maknanya berakhirlah rasa kasih dan sayang Allah pada kita. Yang tu yang terjadi kalau kita boleh faham demikian. Ramadan ini kita tahu bulan yang tidak dikenali sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan tak glamour pun dipanggil. Tapi bila diglamourkan bulan Ramadan, bila datang Rasulullah, saat mana datang Rasulullah, barulah Allah tonjolkan Ramadan. Sebelum ini umat manusia hanya sibuk bercakap tentang 4 bulan saja yang masyhur. Bulan apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini dipanggil bulan hurum. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Rasulullah. Bila datang Rasulullah, Allah tonjolkan Ramadan. Allah lonjakkan Ramadan. Kenapa Allah bagi Ramadan pada kita? Kita akan tanya lagi, kenapa Allah mula glamourkan Ramadan untuk kita? Ulama-ulama jawab, memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya 950 tahun. Kita baca Nabi Adam AS 1000 tahun lebih. Baca Nabi Ibrahim AS disebut dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar. Disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa yang Allah jadikan mereka hidup. Bila mereka panjang dan lama mereka hidup, tentu banyak amal ibadah mereka. Manakala umat Muhammad, Allah jadikan pendek je. Rasulullah sebut umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama ke kita hidup? Sekejap je kita hidup 60 tahun hingga 70 tahun. Tak lama pun kita hidup. Kita je rasa lama. Tapi kalau nak dibandingkan dengan umur umat dahulu, jauhlah sekejap kita hidup ini sendiri. Sekejap je dalam masa kita hidup. Katakanlah Allah bagi pada kita 70 tahun. Kita hidup. 70 tahun ni pun kita kena tolak 15 tahun yang terawal yang kita belum akil balik. 15 tahun kita tolak. Tinggal 55 tahun. 55 tahun amalan apa yang kita ada? Yang kita jangka bila kita mati, kita boleh bagi tahu pada Allah, ya Allah, dengan amalan ini aku nak minta syurga Firdaus kamu, ya Allah. Dengan amalan yang ada ni. Tentu kita tak ada pun amalan. 55 tahun kita ada, baki yang daripada 70 tahun kita. Kita terpaksa tolak masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita borak, masa kita buat kerja-kerja sia-sia banyak kan. Tak payah kira banyak lah, kira tidur malam cukup. Malam-malam kalau kita tidur tiap-tiap malam, ulama-ulama suruh kita kira, kita tidur tiap-tiap malam, di antara 6 jam hingga 7 jam setiap malam kita tidur. Cuba kali dengan 70 tahun kalau umur kita panjang. Agak-agak berapa lama kita tidur? Kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. Ulama-ulama kira kita tidur habis masa kita 20 tahun. Kita sedang tidur baru. Itu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, tidur hari-hari Jumaat waktu mana khatib sedang khutbah, banyak masa kita tidur dalam hidup kita ni. Begitu je berlalu pada diri kita. Allah, dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah bagi pada kita bulan Ramadan. Kenapa Allah bagi kita bulan Ramadan? Alim ulama sebut lagi, kerana Allah nak membuka peluang untuk kita berakhir dengan syurga Allah dalam hidup kita. Allah dia nak bagi Ramadan ni, betul-betul Allah nak bagi syurga pada diri kita. Supaya kita ni jangan terlepas daripada syurga. Jangan terlepas untuk kita dapatkan syurga.
Macam mana sampai peringkat demikian dalam hidup? Allah nak suruh betulkan jalan hidup kita. Hidup ni alhamdulillah Allah buat Ramadan. Kalau Allah tak buat Ramadan, kita leka lagi dengan dunia. Kalau Allah tak buat kita bulan Ramadan, tak ada pun kita nak duduk dalam majlis sebegini pukul 12 tengah hari. Mana ada di kalangan, kalau Allah tak buat Ramadan pada kita, boleh jadi kita tak sentuh pun Al-Quran dalam hidup kita. Allah dia nak sayang, nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah sedarkan kita dengan bulan Ramadan. Allah kurniakan kita Ramadan. Bila sebut Ramadan, Allah suruh kita fokuskan. Fokus untuk apa dia? Fokus untuk dapat syurga. Jangan sampai peringkat kita ni, sampai peringkat kita hidup ni, kita tak dapat syurga Allah. Ramai mana orang yang meninggal dunia, dia masuk dalam kubur, dia menyesal saat mana dia menghadap depan Allah. Kenapa dia menyesal? Kerana dia tak jumpa syurga. Untuk apa dalam hidup kita ni, kita jawatan kita besar, pangkat kita besar, pengaruh kita ramai, rupa kita cantik, anak-anak semua masuk universiti, bila kita mati, masuk kubur, masuk neraka terus kita. Apa manfaat dalam hidup kita? Cuba tanya dalam hidup kita ni, sebenarnya kita hidup ni, kita berkejaran untuk apa? Dalam hidup kita ni, para haniskan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Tiap-tiap hari kita ni berkejaran dalam hidup kita. Kita kejar apa dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, kita nak apa dia sebenarnya? Cuba kita tanya dalam hidup kita sekali. Aku ni, sebenarnya aku sedang nak dapat apa dia dalam hidup? Tanya dalam hidup kita. Ada orang jawab, saya ustaz, saya hidup ni saya nak kejar harta je ustaz, biar jadi banyak. Harta saya ni, biar harta saya menimbun. Banyak harta, saya jadi hebat dalam hidup saya. Saya dalam hidup dia demikian. Dia rasa bila banyak duit, maka dia jadi mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah ajar, hidup ni bukan mulia kerana duit. Allah tak pernah memuliakan kita dengan harta kita. Kalau harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, Allah muliakan orang kerana harta benda. Mana banyak harta kita dengan harta Qarun sebelum daripada ini. Qarun tu jauh lebih banyak daripada kita kan. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Bawa anak kunci gedung harta kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun yang banyak-banyak harta tersebut? Allah jadikan pada Qarun bagaimana? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini dengan harta-hartanya sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni kita kejar apa dalam hidup? Cuba belajar dengan orang yang banyak harta sebelum daripada ni. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, contoh-contoh manusia yang Raja Farouk, Raja Mesir, yang banyak harta benda. Bagaimana kesudahan dalam hidup mereka? Mereka yang kaya-kaya ni, Shah Iran, yang hebat sebelum daripada ni, kaya-kaya semua dalam hidup mereka ini. Bila mereka meninggal dunia, bagaimana dengan harta kekayaan yang mereka miliki itu? Harta kekayaan mereka itu. Dalam sejarah hidup manusia ni, tak payah ambil cerita yang jauh, ambil cerita yang dekat dengan dalam hidup kita. Harta tidak menjadikan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak memuliakan hidup dengan harta. Sampai Rasulullah pesan, kalian berjumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa yang berjumpa dengan orang kaya, kalian hormat orang kaya kerana kaya dia, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Hancur lebur agama kita. Nak sebutnya gambaran apa dia? Yang kaya bukan manusia. Yang kaya ialah Allah. Huwal ghani, dia yang kaya. Allah yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan kekayaan kita. Habis itu untuk apa kita berkejaran dengan harta dalam hidup? Kerana Allah dah tulis dah rezeki kita banyak mana. Dalam hidup kita ni Allah dah bagi tahu dah. Dalam hidup kita, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagau fil ard. Kalaulah Allah bagi segala benda yang mereka minta atas muka bumi ni, nescaya melampaulah mereka hidup di atas muka bumi ni.
Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi pada kita ni kadar-kadar yang sesuai dalam hidup. Waktu Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan kita buat klaim palsu. Islam larang jangan kita ambil hak orang. Jangan ambil dalam hidup kita. Kerana semua ni akan menyesal saja menghadap depan Allah nanti. Nak ajar dalam hidup kita ni, orang kita kerja apa? Tuan-tuan turun pagi balik gelap, kerja apa dalam hidup? Kemudian ada yang jawab, saya tak kerja harta ustaz. Habis kamu kerja apa? Saya kerja tahta ustaz, dia sebut. Saya kerja kuasa dalam hidup. Nak pada jawatan. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, berebut nak pegang jawatan. Jawatan ni bagi mereka, mereka rasa mulia kalau ada jawatan. Orang kita ni berebutkan nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun, jawatan kecil je. JKKKKKK. Jawatan kecil pun berebut. Orang kita ni rasa hebat dia kalau dia dapat naik jawatan. Dia rasa bangga dia, aku dah naik jawatan, aku dah besar. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, jawatan bukan satu kemuliaan. Hidup ni jangan rasa bila kita ada jawatan kita jadi mulia. Allah tak pernah memuliakan hidup dengan jawatan. Allah tak jadikan kita ni, bila kita jadi pengarah, kita jadi timbalan pengarah, kita jadi ketua, CEO dan sebagainya. Semua itu tidak memuliakan kita. Tetapi kita kena ingat, bila kita ada jawatan, itu satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah nanti. Siapa yang pegang jawatan je, kebanyakan menyesal di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut, bila Abu Dzar Al-Ghifari minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi gubernur ya Rasulullah? Orang lain semua kamu dah lantik ya Rasulullah. Rasulullah sebut, ya Abu Dzar, innaka dhaif, innaha amanah. Wahai Abu Dzar, kamu tu lemah. Kamu tu lemah. Pegang jawatan ni, pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Kebanyakan orang pegang jawatan ni semuanya menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa menyesal? Kerana kita tak melaksanakan tanggungjawab kita. Orang bawahan kita ni, katakanlah tuan-tuan jadi pengarah satu sektor dalam hidup kita. Orang bawahan kita ni tak solat, kita kena jawab depan Allah. Orang bawahan kita tak tutup aurat, kita kena jawab depan Allah. Orang di bawah kita tu yang jadi masalah. Sampai di akhirat nanti Allah cerita, bila sampai di padang mahsyar, masing-masing melarikan diri kan. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, masing-masing melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Mak tak mengaku anak, anak tak mengaku bapa, bapa tak mengaku adik-beradik, semua tak mengaku. Kenapa tak mengaku? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari yang fikir tentang diri masing-masing. Macam mana nak suruh selamat waktu mana menghadap di hadapan Allah nanti. Kalaulah jawatan ini menjadi kemuliaan dalam hidup, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun besarkan jawatan dia sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran Karim. Fir'aun bila dia sampai ke muncak, dia rasa hebat dalam hidup dia, dia sebut terus, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku ya Tuhan, terkejut Iblis. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku ya Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku ya Tuhan, katanya Iblis. Iblis pun sedar diri, senang ceritanya. Kenapa Fir'aun pergi mengaku ya Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit kan. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tak pernah naik Fir'aun. Fir'aun sesama tak ada sesama. Fir'aun dalam hidup Fir'aun, gastrik tak ada gastrik. Fir'aun dalam hidup Fir'aun ni, disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya ni. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Nak sebutnya, bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun dengan jawatan dia yang hebat tadi. Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan dan disimbolkan dengan kezaliman.
Ni manusia yang zalim. Hidup cekik darah orang, mampus cekik darah orang. Hidup dia zalim sampai pada hari ni kan kita rasa kezaliman Fir'aun. Kan sampai hari ni kalau kita nak pergi tengok mumia Fir'aun tu kan, kena bayar 70 pound seorang. Kan cekik lagi darah orang. Dia dah terlentang dah, mampus lama dah dia ni. Tapi nak gambarkan tentang bagaimana zalimnya Fir'aun ini sendiri. Kezaliman yang dirasai dia panggil. Hidup ni muliakan apa dia? Ada yang jawab, Ustaz, saya tak kejar pun tahta, saya tak kejar pun yang namakan dengan harta. Habis kamu kejar apa? Kesannya demikian. Ada yang jawab, saya kejar rupa, Ustaz, dia sebut. Saya nak rupa saya ni biar jadi cantik. Saya nak mempertahankan rasa muda saya. Tak nak jadi tua. Ada di kalangan kita kan, sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia yang dipanggil. Sanggup pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dalam hidup. Nak gambarkan, dia ni dalam keadaan yang tak nak jadi tua. Ramai mana di kalangan kita kalau orang panggil dia abang, pakcik, marah kan. Kena panggil abang, lepeh terus dia dipanggil. Ada di kalangan kita yang nak sebutnya gambaran tak naknya dalam hidup ni. Terlampau obses dengan kecantikan. Tengok toke-toke kosmetik kan kaya-kaya kan. Nak sebutnya kan apa dia? Kan orang kita terlampau nak cantik. Dia rasa yang dia ada sekarang ni tak cantik lagi. Pelik kan? Padahal Allah dah bagi dah rupa yang cantik. Guru saya waktu mana belajar kat Mesir dahulu, dia sebut, kalau kamu ni rasa tak cantik lagi, kamu tolonglah pergi ke zoo negara, dia sebut. Tengok muka kamu tu banding dengan makhluk dalam zoo tersebut. Nak sebutnya, biar kita ni rasa, kita ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kamu ni secantik-cantik kejadian kan. Yang beria sangat nak jadi cantik-cantik ni kenapa? Terlampau obses dengan kecantikan. Orang kita ni terlampau nak sangat jadi cantik. Yang perempuan sibuk nak bermuka putih. Muka nak jadi putih, lengan hitam legam dia panggil begitu. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu kan. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Nak sebutnya demikian. Nak berbadan ni, badan rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari je. Rela pada orang lain tengah solat maghrib, dia sedang di gym untuk betulkan badan. Sibuk nak betulkan badan, nak suruh badan ni nampak kental. Badan tengah malam main bola lagi. Pukul 2 pagi sepak bola futsal lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa? Dalam hidup kamu. Kamu nak subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Kalau pukul 2 pagi sepak bola lagi dalam hidup kamu. Kamu nak kejar apa dalam hidup kamu? Sampai peringkat kamu tak tahu ke masa tu masa berehat dalam hidup, dalam kehidupan kita. Saya nak tegur sikit anak-anak muda kita. Yang toke-toke futsal, orang-orang yang bukan Islam. Manakala kita pula yang menghabiskan masa dalam keadaan demikian. Rugi dalam hidup kita demikian. Ramai mana di kalangan kita, kita tanya, dah badan kental ni untuk apa? Badan ni bila berketul-ketul, badan kita ni dah nampak sasa dah badan kita, untuk apa? Kita tanya. Untuk apa badan bila dah berketul? Dia kata untuk pakai seluar dalam naik pentas Ustaz. Tu je kerja dia, nak tayang body. Tak ada nilai langsung dalam hidup. Islam datang. Kamu jangan hidup kejar yang disebut dengan harta. Jangan kamu kejar yang disebut dengan tahta. Jangan kamu kejar yang disebut dengan rupa. Rupa ni kalau menjadi nilai ukur di sisi Allah rupalah, maka hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan Allah jauhnya hitam kulitnya, kemudian tebal bibirnya, kerinting rambutnya, parau suaranya Bilal bin Rabah. Tapi bila Rasulullah berjalan dalam syurga, kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang Rasulullah. Rasulullah tanya terus, siapa ni? Jibril. Yang berjalan di belakang aku ni Jibril. Malaikat Jibril jawab, Bilal ya Rasulullah. Bilal. Jalan masuk syurga mana pun kedengaran telapak kaki. Tanya Bilal. Turun-turun daripada Isra' Mi'raj, tanya Bilal. Bilal, amalan apa yang kamu buat ni? Sampai peringkat jalan dalam syurga, ke mana saja kedengaran telapak kaki kamu? Bilal jawab, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Tak ada pun yang hebat pada aku ni ya Rasulullah. Tawaduknya Bilal dalam menjawab. Sebut, aku bukannya terbaik pun Rasulullah. Rasulullah kata, cuba kamu menung betul-betul Bilal. Kamu tengok amalan apa untuk dikongsikan pada orang lain.
Bilal jawab, mungkin aku ni satu je ya Rasulullah. Aku ni sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk ya Rasulullah. Batal wuduk aku ambil wuduk, batal wuduk aku ambil wuduk balik. Kemudian Rasulullah tanya, kemudian aku salat sunat 2 rakaat, katanya Bilal. Lepas dia ambil wuduk, aku salat sunat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab terus, hakadha ya Bilal, ia yang sebab ini Bilal, sebab ini amalan ini ya Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kalau Bilal itu teruk di kalangan sahabat Rasulullah, di sudut wajah dia, rupa dia tersebut, ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Siapa dia lebih teruk daripada Bilal bin Rabah? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Disebutnya kalau Sa'ad bin Mu'az ini duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguhlah Sa'ad bin Mu'az ini. Hitam metalik, senang ceritanya. Nah, sebutnya bukan hitam biasa. Hitam sungguh-sungguh hitam. Tapi waktu mana gugur syahid Sa'ad bin Mu'az, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni sahabat yang tak ada seorang pun peduli pada diri dia. Tak ada orang pun ambil berat terhadap dia. Datang jauh daripada South Africa. Duduk dia di Masjid Nabawi. Tidur bangun dia di Masjid Nabawi. Minum dia telapak tangan saja. Menjadi untuk dia minum. Nak minum tu, telapak tangan je jadi bekas dia. Tak ada bekas. Nak sebut susah sungguh Julaibib. Tak ada orang nak berkawan dengan dia. Muka dia tu orang tengok menakutkan. Tak ada orang yang nak dekat dengan diri dia. Sahabat-sahabat dia dah lah miskin. Kemudian daripada kulit hitam pula. Kemudian wajah dia pula menakutkan. Orang tak berani nak dekat dengan Julaibib. Sampai Rasulullah tegur Julaibib. Bila solat dia, tidur dia beralaskan lengan dia. Lengan dia tidur. Dia di Masjid Nabawi. Waktu mana dia duduk dalam Masjid Nabawi, lepas pada solat asar, Rasulullah tegur dia, Julaibib. Kamu seorang ke Julaibib? Seorang Rasulullah. Tak ada orang ke? Kamu tak berumah tangga ke? Lalu dia sebut, tak ada ya Rasulullah. Tak ada orang yang nak berumah tangga dengan saya ya Rasulullah. Saya orang miskin Rasulullah. Susah Rasulullah. Dia sebut pada Rasulullah. Rasulullah diam je. Rasulullah berlalu besok. Berlalu begitu saja. Keesokan hari Rasulullah datang lagi. Lepas sembahyang asar tu, dia duduk seorang-seorang tepi dinding. Rasulullah pergi tegur dia, Julaibib, kamu seorang-seorang ke hidup? Julaibib jawab, ya seorang-seorang Rasulullah. Kamu tak berasa nak berumah tangga ke? Tak ada rasa nak berumah tangga? Ada Rasulullah, tapi siapa yang nak kahwin dengan saya Rasulullah? Tak ada orang pun yang nak berumah tangga dengan saya. Saya dah lah orang susah, harta pula tak ada. Dia sebut ada Rasulullah, tak ada siapa yang nak berumah tangga dengan saya. Rasulullah berlalu begitu saja. Hari yang 3 Rasulullah datang balik. Rasulullah tegur lagi Julaibib. Julaibib, kamu seorang-seorang ke Julaibib? Ya, ya Rasulullah, seorang-seorang Rasulullah. Rasulullah tanya soalan sama je. Julaibib jawab jawapan yang sama juga. Kalau kita lah, kalau Rasulullah tanya gitu, Rasulullah ni tak faham-faham tanya. Tanya soalan yang sama je. Tanya soalan demikian. Julaibib, kamu tak rasa nak berumah tangga ke? Julaibib jawab, ya, ya Rasulullah. Rasa Rasulullah, tapi siapa yang nak menantukan aku ni Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Julaibib, hujung kampung ni ada seorang ketua kabilah. Dia nya ada anak perempuan, seorang cantik anak perempuan dia sebut. Kamu bagi tahu pada dia, aku Muhammad kirim salam mengarahkan kamu untuk berkahwin dengan anak perempuan dia. Dia dengar aja begitu, bingkah bangun, lari berkejaran terus. Dapat kahwin free, siapa tak nak? Berkejaran dia, pergi berjumpa dengan ketua kabilah tersebut. Bagi tahu pada ketua kabilah ni, Rasulullah kirim salam. Suka ketua kabilah ni Rasulullah kirim salam. Macam kita lah kan, kalau tuanku kirim salam, jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena. Ni Rasulullah, bukan tuanku ni, khairul anam, sebaik-baik kejadian, kirim salam. Sebut Rasulullah kirim salam, datang peluk Julaibib. Suka aku Rasulullah kirim salam. Rasulullah kirim salam. Habis hajat Rasulullah apa dia? Hajatnya Rasulullah suruh aku berkahwin dengan anak perempuan kamu. Terkejut dia, tergamam dia. Siapa? Kamu? Dia sebut demikian. Julaibib jawab, ya
Rasulullah suruh aku berkahwin dengan anak perempuan kamu. Kalau kamu tunggu sekejap, kata dia. Aku ingat ke Rasulullah nak kahwin? Aku jangkakan Rasulullah. Rupa-rupanya kamu. Disebut demikian. Kejap aku bincang dengan orang rumah terlebih dahulu. Masuk bincang dengan orang rumah. Bila bincang dengan orang rumah dia tanya, siapa bang? Julaibib. Rasulullah suruh kahwin dengan Julaibib. Julaibib? No. Jangan bagi kahwin bang. Nak kahwin dengan Julaibib. Dahlah tak ada siapa yang dekat dengan dia. Harta pula tak ada. Anak perempuan kita ni seorang-seorang ni je anak perempuan. Cantik lagi. Takkan nak kahwin dengan Julaibib. Sebab demikian. Anak perempuan ni dengar. Datang tegur mak ayah dia. Abi, Ummi, dia sebut. Dia kata, Rasulullah kan hantar pinangan tu. Bila Rasulullah hantar pinangan, tentu ada hikmah. Demi Allah, saya tak akan tolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berkahwin dengan Julaibib. Kahwin dengan anak yang taat sebegini. Rasulullah bila dengar anak perempuan ini jawab begitu, malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, ni jawapan dia. Saat mana dia betul-betul beriman dengan apa yang kamu bawa ya Rasul. Rasulullah pingkan bangun baca doa. Ya Allah, berkatilah wanita ini. Panjangkanlah umur dia. Bagikanlah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini. Anugerahkan dia zuriat yang ramai. Hasil daripada berumah tangga itu. Disebutnya memang wanita ini diberi anugerah yang sebagaimana doa yang Rasulullah baca tadi. Rasulullah umur dia jadi panjang, rezeki dia jadi menambah, kemudian anak-anak dia ramai. Pesan daripada doa yang Rasulullah baca tadi. Julaibib sendiri kahwin 3 bulan je. 3 bulan je kahwin dengan wanita tersebut. Bila kahwin dengan perempuan ini, kemudian dengar paluan jihad di medan Uhud. Waktu mana dia pergi di medan Uhud, dia perang sama, gugur syahid Julaibib radhiyallahu anhu. Bila Julaibib radhiyallahu anhu gugur syahid ini sendiri, berada dalam keadaan gugur syahid ni, sahabat-sahabat kira nama-nama orang gugur syahid. Sebut nama seorang-seorang. Sebut depan Rasulullah, orang ni syahid. Rasulullah baca doa. Orang ni syahid, baca doa. Rasulullah baca doa. Sebut nama seorang-seorang. Nama Julaibib tidak disebut. Kerana sahabat tak kenal beliau. Tak ramai pun yang mengenali Julaibib. Tak ambil kisah pun terhadap Julaibib. Kemudian bila habis aja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dah habis? Dah Rasulullah, dah habis. Inilah orang yang gugur syahid. Rasulullah kata tak. Ada seorang lagi yang kamu tak sebut namanya. Malaikat Jibril bagi tahu pada aku, dia gugur syahid Julaibib radhiyallahu anhu. Dia telah menikam 7 orang. Dalam tikaman dia berjaya membunuh 7 orang. Orang yang ke-8 dia ditikam di sebelah belakang. Waktu mana dia cuba menombak yang ke-8, tiba-tiba dia ditombak di sebelah belakang dan digugur syahid. Kalian cari mayat jenazah Julaibib radhiyallahu anhu ini. Sahabat-sahabat cari. Bila cari Julaibib, cari jenazah Julaibib, berjumpa satu jenazah yang terlungkup dalam separuh pasir ini. Lalu sahabat-sahabat panggil Rasulullah, inikah yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tak sentuh. Panggil Rasulullah datang. Rasulullah tengok belakang Julaibib, hitam belakang tersebut. Rasulullah kata, ya, ini Julaibib, Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah duduk bersimpuh di sebelah jenazah Julaibib ini. Rasulullah mula balikkan jenazah Julaibib. Bila balikkan jenazah yang terlungkup dalam sebahagian pasir ini, kemudian Rasulullah balikkan saja tersebut, penuh pasir-pasir di muka Julaibib radhiyallahu anhu. Rasulullah ambil tangan jari Rasulullah usap muka Julaibib. Sambil Rasulullah usap, Rasulullah tunduk, Rasulullah cium Julaibib. Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu Julaibib. Rasulullah cium kali yang kedua. Rasulullah sapu lagi atas muka Julaibib ni. Rasulullah cium. Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu ya Julaibib. Kali yang 3 Rasulullah cium Julaibib. Rasulullah cium kali yang 3. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya sebahagian kamu wahai Julaibib. Saya nak sebut pada jemaah sekalian kan, walaupun dia tak ada rupa,
orang yang tak dipedulikan. Tapi Allah muliakan dia. Sampai Rasulullah cium jasad dia. Rasulullah cium jenazah dia. Kemuliaan hidup ini rupa-rupanya bukan rupa paras. Dalam hidup kita ni, janganlah sibuk nak berkejar yang namakan dengan kejaran yang saya sebut awal-awal tadi. Jangan kalut kita nak kejar harta. Jangan kalut kita nak kejar tahta. Jangan sibuk dalam hidup kita nak mengejar rupa. Tapi hidup ini kejarlah syurga. Hidup ini mesti mengejar syurga. Ramadan, Allah jadikan Ramadan ini untuk apa? Allah jadikan Ramadan untuk kita dapatkan syurga. Rugilah kita bila kita dah masuk dah 24 Ramadan. Malam ni malam 24 Ramadan. Tiba-tiba nama kita tak tersenarai lagi dalam senarai ahli syurga Allah. Senarai nama kita masih lagi dalam senarai ahli neraka Allah. Sebangsa-bangsa manusia yang berada dalam bulan Ramadan, tiba-tiba keluar bulan Ramadan, nama tak tersenarai di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita ni bila kita masuk Ramadan, kita mula fokus, aku mesti dapatkan syurga Allah. Aku mesti dapatkan syurga Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berada pada penghujung gini, Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, mari kita berdoa pada Allah agar kita dapatkan syurga Allah. Allah dia nak suruh kita dapat syurga ni macam mana? Nak suruh jangan terlepas daripada syurga ni. Allah buat 3 program besar dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita dapat 3 program yang besar ini dalam bulan Ramadan ni, memang selayaknya kita ahli syurga Allah SWT. 3 program ni apa dia? Yang pertama, alim ulama sebut, Allah jadikan program dalam bulan Ramadan yang disebut dengan peristiwa Perang Badar dan juga pembukaan kota Mekah. Untuk apa Allah jadikan program ini? Allah nak suruh kita mengukuh keyakinan dengan Islam. Nak suruh kita dihidup, jangan kita teragak-agak dengan Islam. Bila kita hidup menjadi seorang Muslim, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita memilih dalam Islam ni, jangan. Saya Islam ni pilih dalam bab semayang je Islam. Dalam bab ekonomi saya tak terima Islam. Jangan demikian. Jangan kita kata saya terima dalam bab ekonomi je Islam, tapi dalam bab sosial saya tak terima Islam. Saya terima dalam bab sosial je Islam, tapi dalam bab politik saya tak terima politik Islam. Jangan demikian dalam hidup kita. Kita sebut saya hanya terima politik Islam, tapi dalam bab kebudayaan, hiburan, saya tak terima hiburan Islam. Tak, bukan begitu. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Dalam hidup kita ni, kita tak boleh kita sebut saya hanya terima Islam dalam juzuk-juzuk tertentu. Dalam juzuk yang lain saya tak boleh terima Islam. Bukan begitu hidup kita. Hidup orang mukmin ni mesti berkeyakinan dengan Islam. Lagi lama kita hidup, lagi mengukuh keyakinan kita dengan Islam. Lagi tua kita, lagi soleh dan lagi warak dalam hidup. Ini tanda kamu kuat dengan agama. Tuan-tuan tengok di kalangan kita ni kan, biar kita ni lagi berusia, lagi soleh. Lagi berusia, lagi soleh. Lagi kuat keyakinan kita dengan Islam. Itu baru betul keyakinan dalam hidup. Jangan kita ni statik je, jangan. Sama je jangan. Bukan berdemikian. Dalam Islam ni, lagi kita berusia, lagi great kita dengan agama. Lagi kuat dengan agama. Sampai Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Kenapa? Kerana kita ni yang jadi masalah dalam hidup, lagi kita berusia lagi longgar dengan Islam. Lagi berusia lagi longgar dengan Islam. Yang ni jadi masalah dalam hidup. Orang kita kan lagi kita berusia lagi kita ambil sambil lewa dengan agama. Baca Quran pun jarang-jarang. Kemudian apa dia? Jaga aurat pun tak berapa nak jaga dah pada kita. Orang tanya kenapa tak berapa nak jaga? Dah tua dah ustaz kata. Tak ada siapa dah nak pandang kita. Dia sebut demikian. Bukan demikian. Kita lagi berusia, lagi kita dekat dengan Islam. Lagi soleh, lagi berusia, lagi berebut sah yang pertama. Lagi berusia, lagi ke depan dalam agama. Itu baru dipanggil kuatnya keyakinan dengan Islam. Satu Allah ajar dalam bulan Ramadan, faham terhadap peristiwa yang disebut apa dia? Perang Badar ini. Belajar dengan Perang Badar. Di sudut logik, 313 orang. Mana logik lawan dengan 1000 orang? Tapi oleh kerana yakin dengan Islam, yakin dengan Islam ni, dalam hidup kita, menyebabkan kita senang masuk dalam syurga Allah.
Kalau hidup kita tak yakin dengan Islam, teruklah kita. Yakin tak yakin sahabat ni kan, sampai peringkat 313 orang ni datang dengan pedang. Pedang yang sombing. Lawan dalam perang Badar itu. Lawan tu, lawan. Patah. Tinggal ulu saja. Bila tinggal ulu tu tunjuk depan Rasulullah. Rasulullah, tinggal menini ya Rasulullah. Tinggal menini ya Rasulullah. Rasulullah ambil kayu. Rasulullah ambil kayu, ranting kayu. Rasulullah goncang ranting kayu tu berubah menjadi pedang. Ni bukan cerita Power Rangers, ni bukan. Jangan ingat cerita Power Rangers. Ni mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan dengan Islam. Bila yakin dengan Islam, sampai begitu sekali Allah memberi pertolongan. Hidup kita ni jangan teragak-agak. Kan kita tengok dulu kan cerita masyarakat yang terakhir kita ni. Allah yarham Tok Kenali. Allah yarham Tok Kenali tu, yakin dia sungguh tu. Sampai orang tengok dia berjalan dalam sungai Kelantan tu, tak tenggelam dia. Bila dia pulang daripada kuliah malam-malam, pukul 10, pukul 11 malam, dia nak balik ke Kubang Krian ni, daripada Wakah Baru ke Kubang Krian tu, dia kena melintasi yang disebut dengan Sungai Kelantan. Bila nak kena lintas Sungai Kelantan tu, bot penambang dah tak ada dah, malam-malam. Dia buat macam mana? Dia berjalan, turun dalam Sungai Kelantan tu, berjalan sampai seberang Sungai Kelantan. Waktu tu orang tengok je. Masa tu tak ada handphone lagi, tak ada kena viral dia panggil begitu. Kalau tidak ramai orang viral dia panggil. Mas, dalam keadaan demikian orang tengok je. Tiap-tiap malam orang perhati demikian. Ramai pula tu perhati. Lama-lama orang pergi tegur dia. Tok Guru buat amalan apa Tok Guru? Sampai begitu sekali. Turun dalam sungai. Dia kata tak, kamu salah orang. Bukan aku dia sebut demikian. Tak nak mengaku awal-awal. Bila orang sebut, kami nampak, bukan seorang, ramai nampak. Semua ni mengaku, semua sebut kami nampak. Akhirnya dia sebut, sebenarnya bila aku nak turun ke dalam sungai itu, aku baca 3 kul, dia sebut demikian. Aku baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bin falaq, kul a'udzu birabbin nas, aku seberang sungai sebut alhamdulillah, seberang dengan elok katanya dia sebut. Cuba try kita buat juga nanti. Pergi dekat sungai, mana-mana sungai, baca 3 kul juga nanti. Tahap keyakinan kita tak kat mana. Keyakinan tadi membuahkan yang disebut dengan hasil dia apa dia? Bila hidup kita dengan Islam. Ramadan Allah jadikan, nak suruh kita yakin dengan Islam ni macam mana? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Di antara subuh sampai maghrib ni kan kita tak makan kan? Kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan? Tapi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak minum? Kalau kita nak makan, kita boleh makan pun. Menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok di bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa pun yang tahu. Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan? Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala dalam air. Lepas tu telan air, gup dia 3 teguk. Lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sardin. Boleh pun kalau kita nak buat. Tapi kenapa kita tak buat? Ni, nak sebut anak-anak kita kan, yang kecil-kecil ni, umur 6 tahun, 7 tahun mula puasa. Lepas, saya ingat lagi anak perempuan saya yang suluk, yang bila dalam bulan Ramadan, lepas sembahyang asar tu, tersandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Tengok kita melintas depan dia, dia panggil, Abi, Umi, kakak nak mati dah. Dia sebut dia. Kita sebut sabar, tak mati. Kenapa dia tak makan? Kenapa tak minum? Nak tanamkan keyakinan, wahai manusia, walaupun orang tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Jangan kamu buat klaim palsu. Jangan kamu buat markup harga. Jangan kamu curi tulang. Jangan kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Bila kamu buat benda yang demikian, mungkin kamu selamat di dunia, kamu tak selamat di akhirat. Ini benda yang pertama asas untuk masukkan kita dalam syurga Allah. Yang kedua, Allah nak suruh kita masuk syurga, Allah jadikan bulan Ramadan ni peristiwa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni start daripada sekarang ni, start daripada 20 Ramadan sampai 30 Ramadan, jangan tinggal walaupun 1 malam. Pastikan kita hadir. Ibu-ibu di awal-awal Ramadan dahulu boleh jadi ibu-ibu tak sempat solat kat rumah kan, awal-awal Ramadan, ataupun sibuk. Kita nak bagi peluang pada geng-geng terkejut datang dulu dipanggil di awal-awal Ramadan. Tapi akhir Ramadan jangan lepas. Akhir Ramadan ni mesti dapatkan apa dia? Malam Lailatul Qadar.
Malam Al-Qadr. Tiap-tiap malam. Pada di kita ni sendiri. Malam untuk qiyamun. Siang hari untuk siyamun. Dia panggil demikian. Allah tarbiyah kita dengan cara dua demikian. Malam pada siang hari siyamun, puasa. Malam hari qiyamun, untuk kita bangun. Bermula bila? Bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa puasa kita bermula pada subuh sampai maghrib? Kenapa puasa kita tak bermula daripada zuhur, berakhir dengan isyak? Kenapa puasa kita tak bermula daripada asar, berakhir dengan subuh besok? Kenapa subuh sampai maghrib? Ulama-ulama jawab, kerana dua waktu ini kebanyakan orang tinggal salat. Subuh, kita payahkan nak bangun sembahyang subuh. Allah tahu, manusia ni kalau nak suruh bangun dia, senang je. Allah programkan makan sebelum mana subuh. Sebut makan je bangun terus kita. Letak 10 jam loceng bawah katil kita kan. Berdentum-dentum jam loceng kita. Bulan-bulan lain tak pernah kunci jam. Bulan Ramadan kunci jam. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah nak suruh kita jaga solat subuh. Allah dia nak suruh jaga kita solat maghrib. Allah jadikan program makan sekali lagi. Makan dalam makan sebelum daripada maghrib. Berbuka puasa. Allah tahu manusia sebut makan, balik awal terus. Ramadan balik awal kita. Kat sini tak balik awal ni. Balik awal kan? Bagi tahu pada bos balik awal sikit bos. Bos tanya, kenapa balik awal? Ramadan ni Ramadan. Tak faham-faham bos aku ni. Ramadan ni kena balik awal sikit. Kalau balik lewat tak boleh. Tak boleh bos. Jam, tak jam. Ramadan ni semua balik awal. Duduk meja makan. Tolong isteri ambil makanan, hidang makanan. Isteri baru perasan, aku ada suami rupa-rupanya. Bulan-bulan lain tak pernah tolong. Bulan Ramadan ni tolong. Isteri kita siap duduk meja makan. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam, Ramadan. Sibuk tanya orang, maghrib kau berapa maghrib? Nak sebutnya gambaran, Allah nak didik apa dia? Jaga ibadah. Nak suruh qiyamun. Kamu nak masuk syurga, kamu kena jaga solat. Kalau kamu tak jaga solat, pintu awal tertutup untuk diri kami. Nak suruh jaga solat ni sendiri. Sebab tu Allah jadikan makan sebelum daripada maghrib. Padahal nak berbuka puasa tak semesti makan. Tapi Allah galakkan dengan, Allah nak suruh berbuka puasa dengan makan. Kerana dengan umpan makan ni, manusia dah lebih senang untuk dia ni jaga solat ini sendiri. Cuma kita jangan terlewat sangat. Solat isyak kita, solat maghrib kita ni. Ni solat maghrib dekat-dekat dengan isyak. Bagi salam dengan azan isyak. Mula terkejut. Kenapa isyak awal sangat ini? Padahal dia makan banyak sangat. Sampai tersandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Orang rumah ajak, jom bang solat. Solat dululah, tak larat besok. Jamak boleh jamak besok. Nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Allah dia nak susun, nak suruh jaga ibadah. Nak suruh lagi jaga ibadah, solat tarawih. Solat tarawih ni jangan tinggal. 10 terakhir ni jangan tinggal. Dapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni kita dapat ni sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Dahlah hidup sekejap. Cuba bayangkan kalau kita sepanjang hidup kita ni dapat 10 kali je malam Al-Qadar. Maknanya kita dah dapat lebih kurang 830 tahun kita beribadah pada Allah. Malam tu nak suruh besar, kita diajar supaya derma. Bila kita derma, 830 tahun kita menderma. Malam tersebut kita baca Quran. 830 tahun kita sedang baca Al-Quran. Buatnya malam tersebut kita buat kuih raya. 830 tahun buat kuih raya. Nak sebutnya, lamanya kita. Dalam hidup kita mazib begitu je. Bagi 10 tahun lah nak sebutnya gambaran demikian. Dalam hidup kita ni jangan kita terperangkap. Jaga apa dia? Bangun tahajud. Bangun untuk kita solat yang namakan tarawih. Nak tarawih berapa rakaat terpulang. Saya sering kali pelik dengan orang kita ni. Asyik berkelahi ni. 8. Padahal Rasulullah buat 8 rakaat pun boleh. Nak buat 20 rakaat pun boleh. Nak buat 30 rakaat pun boleh. Nak buat 38 rakaat pun boleh. Nak buat 8 rakaat Rasulullah buat. Nak buat 20 rakaat Sayyidina Umar buat. Nak buat 30 rakaat Sayyidina Osman buat. Kalau nak buat 38 rakaat Umar Abdul Aziz buat. Semua ada dalil. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung tu dipanggil. Kita ni asyik ni sampai hari ni berkelahi lagi masjid-masjid. Saya heran juga masjid. Ada setengah sampai kena wajib 20 rakaat. Siapa yang ajar? Kena di kalangan kita kan. Sampai berkelahi.
Di masjid-masjid ni ada 2 tim, ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dia panggil. Sampai parking pun ada 2 kan. Parking 8 dengan parking 20 dia panggil. Saya pergi satu masjid tu, saya ingat lagi. Naik je masjid tu, Bilal datang cuit. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Ya. Saya tazkirah, giliran saya kan? Ya, Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat. Ya, dia sebut. Saya kata saya tak jadi masalah. Lepas 8 pun boleh, lepas 20 pun boleh. Dia kata tak, 8 je. 8 rakaat nanti Ustaz tazkirah, Ustaz bantai sikit geng-geng 8 tu, Ustaz dia sebut. Saya kata bantai. Yelah, geng-geng 8 ni lepas 8 rakaat dia balik terus. Saya kata eloklah dia balik, apa masalah? Lah, Ustaz tak faham. Dia orang ni kalau dia balik terus tak apa juga Ustaz. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu, Ustaz. Dah kita geng-geng 20 ni tak khusyuk semayang ni. Teringat ni teringat. Habislah ni. Yang tu rupa-rupanya berkelahi benda yang tak sudah-sudah dia panggil. Jangan. Geng-geng 8 ni pun satu. Tak belah kasihan langsung geng-geng 20 dia panggil. Tolonglah belah kasihan sikit kita. Jangan kita makan semua sekali. Nak gambarkan pada kita sampai peringkat demikian. Rasulullah buat 8 rakaat je. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis salat tarawih Rasulullah. Rasulullah tenang je salat tarawih. Taklah bekerja macam kita ni, tak. Rasulullah 8 rakaat. Huzaifah ibn al-Yaman, ketua setiausaha Rasulullah, dia pernah cerita, satu malam aku solat dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Dengar baca surah Al-Baqarah tu, aku jangka 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tadi. Habisnya tersebut, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk lah kot. Habis ni. Tak, Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Cuba tengok dalam kitab Riyadus Salihin. Cerita tentang bagaimana salat Rasulullah. Di satu malam yang di salat malam tersebut, sama ada ulama kata salat tarawih ataupun salat yang disebut salat malam Rasulullah. Walaupun sekalipun nak sebutnya, Rasulullah salat sebegitu rupa. Allahu Akbar. Kita ni kan, kalau kita salat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak pernah kan. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah salat macam ni. Kita ni tu imam baca sabbihisma rabbikal a'la pun nak marah lah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna kita ni. Jangan cepat nak balik. Salat tarawih ni sembahyang rehat je. Kalau imam baca panjang je, ambil kerusi duduk. Sembahyang tak kerusi boleh. Sembahyang sunat ni kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi AJK masjid, surau dan sebagainya, tolong sediakan kerusi bagi persatuan lenguh-lenguh se-Malaysia dia panggil. Sediakan kerusi. Pinjam kerusi kantin tu kan, yang panjang straight je panggil. Yang duduk tu nampak satu sah je. Elok je dipanggil demikian. Boleh pun solat atas kerusi. Kalau tak boleh duduk atas kerusi, semayang sambil bersila. Boleh semayang sunat je. Semayang sambil bersila. Kalau tak boleh sambil bersila pun tak boleh. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji ni. Yang jenis duduk pun tak boleh, baring je. Semayang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantak peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak berbagi salam lagi ni. Nak sebutnya bolehnya pada kita. Kalau tak boleh, sambil baring pun tak boleh. Boleh talqin dah, mati dah dia. Baring pun tak boleh. Nak digambarkan pada kita, tolong jaga qiyamun. Dah habis 10 akhir Ramadan ni, saya tak cadangkan solat witir di masjid. Tak cadangkan. Solat malam-malam jangan witir lagi. Lepas 8 rakaat balik dulu. Bagi esok bangun untuk witir. Kerana witir itu pada penghujung malam. La witrana fil lailah. Saya pegang dengan hadis ni. Rasulullah sebut tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Oleh demikian kita witir bila? Besok. Pagi esok. Saya cadangkan masjid-masjid surau-surau pun sama juga. Umum pada masyarakat. Tak ada witir. Malam ni tak ada witir. Pagi esok baru witir. Biar jemaah-jemaah kita ni tahu. 10 akhir bangun di kalangan kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah rahmatilah mana-mana suami yang mengejutkan isterinya, bangunkan isteri dan anak-anaknya. Bila isteri dan anak-anaknya
tak nak bangun, dia ambil air, dia renjih-renjih ke muka anak isteri dia. Allah nak matilah rumah tangga tersebut. Rasulullah kata, aku baca doa, mana-mana rumah tangga yang seorang isteri yang mengejutkan suami dia, bangunkan suami dan anak-anak dia untuk bangun mencari malam Lailatul Qadar. Bila suami dia melihat tak nak bangun, dia ambil air, kemudian dicelupkan jari dia, simbah-simbah jiro-jiro di atas muka suami dia, rencik-rencikkan air tersebut untuk bangunkan suami dia. Allah rahmatilah rumah tangga yang sedemikian rupa. Renjih-renjih pun tak bangun juga, ambil satu baldi tu jiru semua sekali. Payah sangat nak bangun, dia panggil demikian. Nak untuk anda yang tambah tu bukannya dalam hadis Rasulullah. Cuma nak sebutnya, dalam hidup kita ni, biar kita ni berusaha untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan terlepas. Terlepas yang ni, terlepas syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai peringkat pada kita rugi dalam hidup kita. Dah masuk dah bulan Ramadan, peluang dah ada dah. Nak bebaskan diri daripada neraka Allah, masuk dalam syurga Allah. Tak cerdiklah kita. Bila katakanlah kita dalam penjaga, di saat mana pintu penjaga terbuka dan dibagi tahu pada orang dalam penjaga, kamu boleh keluar bila-bila masa. Tiba-tiba orang dalam penjaga kata, aku tak nak, dia sebut demikian. Tak cerdik di kalangan kita. Kita ni jangan begitu. Bila Allah kata, sekarang Rasulullah dah sebut dah, tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka segala pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar, ditutup segala pintu neraka Allah. Wa suffidatus syayatin, digaris segala syaitan-syaitan yang ada. Maknanya apa dia? Rasulullah suruh dapatkan syurga. Nak dapatkan syurga ni apa dia? Jaga ibadah kita pada Allah. Ibadah apa yang kena jaga? Ni ibadah solat kena jaga. Ibadah apa lagi? Infak di jalan Allah. Harta benda kita ni menyimpan, bagi dalam hidup kita untuk kerja agama. Jangan simpan untuk perut kita, rugi kita. Jangan simpan untuk keluarga kita, rugi kita. Jangan simpan untuk orang lain, tapi simpan untuk siapa? Simpan untuk agama. Dalam hidup kita, orang tanya, simpan duit ni untuk apa? Dia jawab, saya simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz, dia sebut. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab demikian. Baru nak tua. Siapa yang suruh kita simpan untuk hari tua? Islam tak suruh pun kita simpan untuk hari tua. Yang mana di kalangan kita kan, simpan, bila dah pencen, balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana dia sudah pencen? Anak-anak dia pun tak nak tinggal dengan dia dah. Kemudian buat rumah besar, siap dia rumah besar, beli kereta besar pula. Nak masuk rumah baru ni, tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula. Masuk rumah besar ni, bila masuk je seminggu, meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia, dapat pada isteri baru, kereta barunya. Isteri baru pula, habis dia iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru dia, round kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia panggil. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je. Nak sebutnya kita ni membazir betul dalam hidup. Ramadan saat kita bagi untuk agama. Tanya lagi, agama nak apa dia? Agama nak apa dia? Daripada harta benda kita. Supaya kita ni gunakan seluruh harta benda kita untuk kerja-kerja Islam. Ni cara hidup orang mukmin. Orang mukmin dia bekerja untuk agama. Dia bukan bekerja untuk perut dia. Dia bukan bekerja untuk keluarga dia. Dia bekerja untuk apa dia? Untuk agamanya. Ni kehidupan yang utama dalam kehidupan kita. Dipanggil keutamaan dalam kehidupan kita demikian. Yang ketiga, Allah nak suruh kita masuk syurga lagi. Allah buat program yang ketiga. Program apa dia? Nuzulul Quran. Penurunan Al-Quran. Yang ni besar juga dalam bulan Ramadan. Sehingga kan ulama-ulama kata, kenapa diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Sehingga kan Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nak sebutnya besar nilai Al-Quran. Nak sebut, bila kamu jadi orang mukmin, kamu kena ada Al-Quran dalam diri kamu. Tuan-tuan jangan sampai tak boleh baca Quran. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup pada saat ini, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati masuk dalam kubur dalam keadaan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran bro boleh baca bro? Quran tak boleh. Sis boleh baca? Tak boleh juga ya Allah. Tak boleh juga. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh ya Allah.
WhatsApp boleh, Quran je tak boleh. Kamu ni tak malu ke hidup atas dunia? Dengan kanak-kanak yang umur 7 tahun tu kan. Yang kita tengok Hafiz cilik Indonesia tu kan. 7 tahun. Umur 7 tahun. Lumpuh otak. Otak ni lumpuh. Tangan tak bergerak. Kaki tak bergerak. Tapi 30 juzuk Al-Quran dalam kepala dia. Tanya ayat mana, surah mana, boleh sebut semua dalam hidup dia. Walaupun telur-telur dia pun, dia boleh baca elok je. Hebatnya Allah bagi pada dia. Malu sikit kamu dengan kanak-kanak ni. Yang umur 7 tahun, 30 juzuk dalam Al-Quran, dalam kepala dia. Kalau kamu tak nak malu pada yang ni pun, kamu malu pada bolpen tu lah, senang kata. Malu pada bolpen. Bolpen kan, ada kan bolpen sekarang ni, yang tunjuk keluar suara. Tunjuk keluar suara tu dia panggil. Kan yang keluar suara Al-Quran tu kan. Bila kita tunjuk je keluar suara Al-Quran. Kamu ni orang ke bolpen? Bolpen pun boleh baca. Takkan kamu tak boleh baca? Jangan beralasan. Jangan beralasan. Jangan sebut, saya tak boleh baca Ustaz. Kenapa tak boleh baca? Saya benak. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Kecil-kecil dulu, bukan semut je. Dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebut benak sungguh dah dia. Jangan alasan. Kalau tak boleh baca, tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran. Ambil Quran tu, tulis sebuah Al-Quran sebelum kita mati. Jangan beralasan. Kerana penyakit orang ni, ada dua penyakit hari ni. Penyakit mulut, penyakit tangan. Dua-dua ni berpenyakit. Kalau dalam mulut kamu tak boleh nak jaga, kamu tak baca Quran, tentu mulut kamu tak jaga. Suka maki caci, maki orang, hidup dalam keadaan demikian. Kalau Quran pun kamu tak tulis, kamu banyak menulis dalam WhatsApp, kamu jadi cyber trooper, kamu jadi Red Bin Army ni dipanggil. Jadi yang demikian dalam hidup kamu. Benda apa yang kamu dapat dalam hidup kamu? Hidup kita mencaci maki alim ulama je kerja hidup kita. Mencaci maki je Islam dalam hidup kita. Benda apa yang kita dapat dalam hidup kita demikian? Nak gambarkan tentang bagaimana kehidupan kita bila kita hidup atas muka bumi ni, Al-Quran mesti ada. Pada diri kita ni Al-Quran, tulis Al-Quran tersebut. Pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni nak suruh kita ni jadi orang yang soleh dalam hidup kita. Bila kita boleh gabung tiga-tiga perkara ni, wujudlah yang disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Dan Allah sebut syurga ni uiddat lil muttaqin, syurga ni disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan bertakwa tak bertakwa, tengok raya nanti. Raya tu hari pertama tu boleh tengok siapa-siapa yang bertakwa, terjelma dengan pakaian dia, tutur bahasa dia, cara dia, sebagaimana dia hidup malam pertama di barzah. Pakaian dia, pakaian gambaran dalam kubur. Gambaran bagaimana malam pertama dia di barzah. Saat mana dia beraya. Beraya dia dalam kubur nanti. Beraya di dunia ni simbolik saja. Jangan kamu tiru penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon menyambut raya. Raya ni tak ada kaitan dengan lagu-lagu raya, tak ada kaitan. Raya ni ada kaitan dengan barzah. Hari pertama kamu di barzah, saat kamu saling mengunjungi di antara roh satu sama lain, di antara saat mana kamu berpakaian indah, saat mana kamu mewangi dalam kubur ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita di kalangan hamba Allah yang saleh dalam kehidupan kita ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita semua yang hadir pada tengah hari ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Kita berhentilah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh ini sendiri. Tuan-tuan, sebelum kita berhenti ni, kita baca doa ni. Ada satu kitab yang saya karang, kitab persiapan menjelang kematian dipanggil. Kitab ni penting sangat kalau tuan-tuan dapat kitab ni. Dalam kitab ni ada satu doa pada muka surat 47, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kamu nak tak Abu Hurairah, kalau aku ajar pada kamu satu doa, dekat nak mati je kamu baca doa ni. Bila kamu baca doa ni, tempat kamu dalam syurga Allah. Allah haramkan jasad kamu dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut, apa dia Rasulullah? Rasulullah ajar doa ni. Kemudian lepas pada tersebut, Abu Hurairah ajar sahabat-sahabat sampai pada guru saya. Waktu mana saya belajar di Mesir dahulu, guru saya disebut, ni doa ni kamu baca. Dia baca, kemudian diikuti oleh kami semua. Kemudian hujung tu dia sebut, aku ijazahkan doa ini pada kalian semua. Hari ni saya nak baca juga doa ni sekejap. Tuan-tuan, kita sama-sama baca doa ni. Lepas pada itu, hujung nanti saya sebut, saya ijazahkan doa ini
Jemaah-jemaah jawab, kami terimalah doa ini insya-Allah. Biar bersambung kepada Rasulullah. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabira kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada tengah hari ini. Jemaah sekalian, sayanya karang kitab sebelum daripada ni, satu lagi kitab Malam Pertama di Barzah. Saya karang kitab cerita tentang barzah. Satu-satu kitab Melayu yang cerita tentang suasana barzah kita ni sendiri. Ada kitab-kitab Arab pun tapi terjemah dalam bahasa Melayu kita. Saya karang balik hasil daripada kuliah-kuliah saya cerita tentang suasana barzah tersebut. Saya bangun, oleh kerana saya bangunkan sekolah tahfiz di belakang saya ni, saya karang kitab tersebut. Belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Pelajar-pelajar kita ambil anak-anak yatim orang miskin, seramai lebih kurang 1000 lebih yang menghafal Quran. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Pulau Langkawi, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, kemudian satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu bapa mereka ditembak mati, kita ambil anak-anak yatim tersebut. Kemudian pelajarnya asal 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat hantar dalam 30,000, 40,000 ringgit bagi membiayai mereka tersebut. Macam mana cara kita buat? Kita suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka hantar ke Syah. Mereka berdoa pada Allah, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Tuan-tuan yang kena sihir, kena gangguan dan sebagainya, cuba buat amalan makan madu. Muntah keluar, ada yang keluar muntah, benda yang pelik-pelik tu dalam kita. Kita ni pula kuat ilmu sihir di kalangan kita ni. Sihir menyihir di kalangan kita. Kita kena sihir, kita report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Tempat kita ni kuat sangat ilmu sihir menyihir. Saya gunakan madu ni buat amalan. Ada yang kena kencing manis teruk, turun kadar gula dalam darah dia. Saya sendiri pernah kena batu karang sekali, minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Madu tu, cuba tuan-tuan buat amalan dalam hidup kita. Berbuka puasa, minum air madu. Orang kita buka puasa, minum air tebu, minum air jagung, dan minum air Milo dan sebagainya. Cuba kita buat amalan, berbuka puasa, minum air madu. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita demikian. Kemudian, kat luar sana juga ada satu lagi produk yang baru kami keluarkan, ialah ni minyak zaitun dan habbatus sauda. Kita buat krim. Ni untuk gangguan masyarakat kita yang kena kuat sangat saka dipanggil. Saka ni jadi masalah di kalangan kita. Saka ni kita biasa mimpi air banyak, mimpi rumah lama, mimpi menyusu bayi, budak-budak kecil kadang-kadang duduk dalam air je, bergelumang dalam air, mimpi-mimpi kita demikian. Bangun tidur tu jadi sakit badan kita. Ni dia nak jadi demikian. Ni gangguan saka. Saka ni masalah. Kalau gangguan pusaka tak masalah langsung. Dia jadi demikian. Tuan-tuan cuba amalkan, ambil krim ni sapu kat belakang. Baca ayat-ayat Quran, selawat je, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gangguan-gangguan demikian insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan ambil je pamphlet kat luar nanti, pamphlet sekolah saya. Dan saya sedang bangunkan pusat tarbiyah Islam di Shah Alam. Di Shah Alam ni sendiri kami sedang nak bina bangunan di sana tersebut. Bukan nak bina, nak beli bangunan ini sendiri.
Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan pergi ke depan bank, Maybank, CIMB dan sebagainya, semayang sunat istiqarah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Ambil peluang 10 akhir Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله